وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعله سهلا إذا شئت به سهلا. اللهم نور قلوبنا كما نور السماوات والأرض. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، في سمعنا نورا، في بصرنا نورا، في لساننا نورا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبي والمرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlanya, rahmanya, inayahnya. Kita menyambung pada hari ini kitab An-Manhal Safi, An-Manhal As-Safi. Pergi yang safi, safi artinya pergi yang suci, bersih. Ataupun telaga yang bersih fi bayani rumuzi ahli sufi, pada menyatakan rumus, isyarat-isyarat ahli sufi. Karya Syekh Daud Al-Fatani. Ada yang mengatakan ia bukan karya Syekh Daud Al-Fatani, tapi data yang lebih diyakini ataupun lebih zon lagi, lebih kuat lagi, mengatakan ini memang karya Syekh Daud Al-Fatani. Dan ada satu lagi karya dia yang melibatkan tentang martabat 7, bicarakan tentang 3 martabat yang pertama, dan telah ditahqiqkan oleh Ustaz Muhammad Akmal. Belum cetak lagi. Kalau mana siapa duit banyak-banyak tu, bagi pada Ustaz Akmal, biar dia cetakkan kitab dia. Dia punya tahqiq dia, punya tesis dia. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lalu berkatalah tuan pengarang pada muka surat yang ketiga. Betul? Maka sayugianya situ maka sayugianya artinya semestinya, hendaklah jangan kita memudah-mudahkan. Jadi kita bicarakan sebelum ini bahawasanya kenyataan sebahagian daripada golongan sufi mengatakan kami adalah satu kabilah, satu taifah, suatu kumpulan yang mengharam atau haram mutalaah akan kitab-kitab kami, kerana mempunyai istilah-istilah yang khusus untuk mereka. Kalau mutalaah juga, sama ada dia kafir ataupun jatuh kufur. Kalau dia tak kufur, tak pernah kufur sebab tergelincir, maka dia akan kufur dengan sebab dia akan jadi kufur sebab mengkufurkan orang yang lain. Di situ itulah mentakfirkan orang lah. Kecuali mereka yang Allah Ta'ala bukakan akan nur, cahaya kepadanya. Maka sayugianya jangan kita memudah-mudahkan segala perkataan mereka itu. Kata-kata mereka, golongan-golongan ahlillah ini jangan kita buat peleceh. Yang kita katakan ahlillah ini bukan golongan mutasawwifah. Golongan yang kita bicarakan sebelum ini, kitab-kitab sebelum ini, kitab kitab apa sebelum ni? Idahul Maksudnya. Yang mana Syekh Abdul Qadir Ajili pun juga bersetuju, menghentam ataupun menyetujui kita berpindah. Hendaklah kita lari daripada golongan-golongan mutasawwifah. Zahirnya nampak sufi, padahal batinnya lari daripada akidah yang sebenar. Itu bukan yang kita maksudkan, tidak. Jadi jangan mudah-mudahkan perkataan mereka itu ahlul arifin, ahlillah. Kerana adalah sekalian perkataan mereka itu, ungkapan-ungkapan, perbahasan-perbahasan mereka itu dengan ilham Tuhan, dengan ilham Allah Subhanahu wa taala, laduni daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilham Tuhan mereka itu. Ini yang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bicarakan tentang dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, ada bicara tentang ilmu muamalah dan juga ilmu mukasyafah. Ihya Ulumuddin adalah ilmu muamalah. Namun dalam Ihya Ulumuddin itu kadang-kadang dibawakan sedikit-sedikit mengenai mukasyafah. Namun Imam Ghazali mengatakan perbahasan mukasyafah itu tak boleh ditulis, artinya tak boleh tercampak, tak boleh
terkeluar kepada bukan ahlinya. Itu kata Imam Ghazali, ilmu mukasyafah. Dan antara kenyataan Imam Ghazali apabila kita membicarakan tentang ilham Tuhan ataupun ilmu mukasyafah ini, kita tengok Ihya Ulumuddin ni. Apa kita ambil orang-orang yang muktabar dalam sufi lah, kenyataan-kenyataan muktabar. Kata Imam Ghazali, fal qismul awal, mulai Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah bahawasanya ilmu itu ada dua. Pertamanya ilmu mukasyafah dan keduanya dinamakan sebagai ilmu muamalah. Adapun ilmu yang pertama itulah ilmu mukasyafah, wa huwa ilmul batin. Ilmu mukasyafah ialah ilmu yang bangsa dalaman. Wa dzalika ghayatul ulum. Ilmu mukasyafah inilah ghayah, penghujung, dia punya pengakhiran ataupun gunung bagi segala ilmu. Faqad qala ba'dul arifin, sebagian golongan ahli arifin berkata, man lam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi, mereka yang tidak ada nasib, dia tak ada rezeki, dia tak ada bahagian min hadzal ilmi, dia tak ada bahagian nak faham, nak menyertai dengan golongan-golongan sufi yang lain, ataupun dia tidak ada tak ada bahagian langsung lah. Malam yakun lahu nasib min hadzal ilmi, mereka yang tidak ada nasib, tak ada bahagian. Bahagian ni umum lagi. Sama ada dia menerima ataupun dia faham ataupun dia kalau tafsir al-Haqqi, tafsir apa? Ismail Haqqi, dia bicarakan tentang bicara ilmu ini ada 4 golongan. Sebagian mereka, bahagian pertama itulah golongan yang merasai, golongan yang membenarkan, dia mengetahui, dia merasai. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, dia mengetahui, dia membenarkan dan dia mengetahui, tapi dia tidak merasai. Bahagian yang ketiga, mereka yang membenarkan, berapa dah? Yang pertama tadi, dia membenarkan, dia mengetahui, dia merasai. Golongan yang kedua, dia mengetahui, dia membenarkan, dia merasai, mengetahui. Golongan yang ketiga, iaitulah mereka yang mengingkari. Dan satu lagi ingat. Jadi, yang keempat ni yang bermasalah, iaitulah yang mengingkari. Jadi nasibun ni, walaupun kita tak ada, yang ketiga, membenarkan, betul membenarkan, mengetahui, merasai. Membenarkan, mengetahui, lagi membenarkan. Peringkat kita membenarkan. Yang keempat barulah mengingkari. Jadi yang ketiga, yang keempat ni yang tak ada nasib langsung. Tak boleh nak tak boleh masuk. Dia jenuh mikir, tak boleh tu. Dia menolak terus. Jadi man lam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi, mereka yang tak ada bahagian langsung daripada ilmu ini, akhafu alaihi, aku risau atasnya su'al khatimah, risaukan mati dalam keadaan su'il khatimah. Ini Imam Ghazali ini Imam Ghazali ni petik, nukil walaupun tak sebut mansubnya. Imam Ghazali sebenarnya Ihya Ulumuddin banyak ambil daripada kitab Qutul Qulub, Utai Al-Makki. Ini antara kenyataan daripada Qutul Qulub. Jadi wa adna nasibin minhu, sekurang-kurang bahagian daripada mereka at-tasdiqu bihi, nampak tu. Paling minimum ialah benarkan ilmu itu. Tak tahulah, aku tak ada bahagian, fikir-fikir betul. Kita ilmu fizik pun analogi paling mudah lah. Ilmu fizik, fikir-fikir betul ke ilmu ni, aku mabuk fikir apa. Maknanya apa? Dia mengingkari. Macam tak betul, dia cara kira macam tak betul lah. Sepatutnya kalau kita tak ada bahagian dalam tu, tak belajar, tak tahu, tak ada ilmu bagi tu, rasa orang zuk ni memang pakar lah, dia zuk betul, dia pun tak nak benar. Ini akan dinamakan sebagai bodoh sombong. Kalau kau tak tahu, tak apalah, janji kau benarkan cukup. Bagi pada ahli dia. Jadi begitu. Jadi paling kurang ialah
Nasib tadi apa dia? Membenarkan. Taslimuhu li ahlihi, yani serahkan kepada ahlinya. Bawa lagi. Pada yang lain pula, kenyataan dia, man kana muhibban lidunya wa aqallu uqubatin man yunkiruhu, dan paling kurang kesan mereka yang mengingkari ilmu ini, ilmu mukasyafah ni, annahu la yazuqu minhu, dia tak akan rasa langsung. La yazuqu minhu syai'an. Ini yang kita risau ni. Jadi itu Imam Ghazali katakan dalam kitab Al-Munqidh minadh Dhalal, bicarakan tentang fana atau mukasyafah semua ni. Imam Ghazali katakan, kau pergi berdamping dengan orang yang ahli, orang yang sentiasa dengan perkara tersebut, maka kau akan dapati perkara itu adalah benar. Jadi kalau kau tak boleh mendampingi orang tu, tak sempat, tak ada apa semua, at-tasdiq cukup. Kau benarkan cukup. Benarkan macam mana? Benda tu mungkin ada. Dah, selesai. Selesai masalah, kata Imam Ghazali situ. Jadi Imam Ghazali mengatakan, wa huwa ilmu mukasyafah ini ialah ilmu siddiqin. Ilmu golongan-golongan yang siddiq. Siddiq ini apa dia? Orang yang membenar hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu golongan siddiq. Orang yang berasma, orang yang berakhlak dengan as-siddiq, benar. Bila sebut saja siddiq, sudah pastilah di atas daripada mentauhidkan Allah Taala. Semua benar daripada Allah Taala semuanya. Dan yang muqarrabin. A'ni ilmu mukasyafah. Jadi apa dia kat ilmu mukasyafah kata Imam Ghazali? Fahuwa ibaratun an-nurin. Mukasyafah inilah suatu ibarat daripada cahaya yang zahir, yang jelas, nyata, fil qalbi. Itu dia. Allah Ta'ala campakkan dalam hati. Itu tempatnya. Indah. Syarat dia indah tathirihi. Bila dah bersihnya hati tersebut, wa tazkiyatihi min sifatihil mazmumati, dan menyucikan dirinya, hatinya daripada sifat-sifat yang mazmumah, maka terinkishaf, terselak, nyata. Min zalika nur, bila dah bersihkan hati dia, tercampaklah cerminan di situ, cahaya di situ, maka jelaslah bila dah nyata, cahaya ialah nyata, maka nyatalah umur kasirah, banyak perkara. Yang mana banyak perkara itu kana yasma'u min qablu, yang mana selama ini dia hanya dengar hanya nama saja, min qablu asma'aha. Dia hanya dengar nama saja. Fayatawahham laha ma'anin mujmalatan. Sebelum ini dia hanya wahamkan makna bagi nama-nama tadi secara ijmal saja. Bicara tentang kubur, faham kubur. Apa azab kubur? Ya, azab kubur adalah kehidupan dalam kubur. Apa maksud roh? Roh ni adalah sesuatu yang mana benda tu kita boleh bergerak. Kita faham secara ijmal, secara pukal, secara rambang, secara umum. Nampak tu? Selama ini kita dengar orang tersebut dia hanya faham secara makna ijmal saja. Jelas tak ni maksud dia? Jadi maknanya apa yang kita faham di sini, ilmu mukasyafah dia bukannya tanakut dengan ilmu akidah. Dia bukan tanakut artinya dia bertentangan dengan ilmu yang zahir. Bahkan dia menjelaskan apa yang di sebalik ilmu yang zahir tersebut. Itu kita faham di sini. Jadi sebelum ini hanya tahu makna nama-nama saja. Makna pun secara umum saja. Ghairu muttadiha, tanpa ada keterangan, kejelasan. Fatattadihu izzaka, maka apabila dah bersinarnya cahaya tadi, maka jelaslah makna-makna bagi nama sebelum ni hanya dengar saja. Jadi apa contohnya? Ini bicarakan tentang ilmu mukasyafah ni, berapa dunia bahagian dia. Imam Ghazali bawa sikit saja. Hatta tahsulal ma'rifatul haqiqatu bi dzatihi ta'ala, sehingga terhasillah pengenalan mengenai hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala wa bi sifatihi, dan dengan segala sifat-sifatnya al-baqiyatut tammah, sifat-sifatnya yang sempurna. Sebelum ini kita faham Tuhan mendengar kita bicara tentang ilmu kalam, itu dinamakan sebagai ilmu ini ialah ilmu yang menguatkan lagi mengenai ilmu akidah.
sebelum ini kita mengisbatkan Tuhan bersifat dengan sifat kudrah. Selesai. Apa itu kudrah? Kudrah Tuhan tak sama dengan kudrah kita. Kudrah Tuhan ini kita tahu faham secara ijmal saja. Nak kata kita faham secara hakiki, tak juga. Kerana kita tidak ada kuasa tersebut. Macam mana kita nak tahu tentang kuasa itu? Jadi kalau kita nak tahu kuasa itu, kita kena ada kuasa itu. Sedangkan kita tidak ada kuasa itu. Kita dah bincangkan sebelum ini. Orang tak tahu rasa coklat kalau tak pernah makan coklat. Kita kena ada. Aku ada juga. Tak apalah, maknanya kita tahu apa itu coklat, apa itu rasa coklat. Tapi bila tidak ada kudrah, dia tidak tahu apa itu kudrah. Jadi kita faham secara ijmal. Tuhan, kudrah Tuhan yang memberi kesan, kudrah kita tidak berkesan setakat itu. Namun apabila nyatanya cahaya tersebut, maka teranglah maksud tentang zat Tuhan, tentang segala sifat-sifat Tuhan. Ini perbincangan sufi yang lebih atas. Dia bertentangan ke? Tidak. Kita tengok contoh tadi. Bila bicara tentang wujud mutlak, zat, hilang masalah. Kita faham itu. Oh, begini. Jadi apabila mukasyafah ini, maka golongan-golongan sufi dia nyata faham lebih jelas daripada asas yang akidah kita belajar dalam ilmu akidah. Wa bi af'ali, dan faham mengenai af'al perbuatan Allah Taala. Wa bi hukmihi fi khalqid dunya wa bi hikamihi fi khalqid dunya, dan hikmah-hikmah Tuhan menciptakan dunia. Ini rahsia-rahsia tentang penciptaan dunia. Wal akhirah, begitu juga mengenai akhirat. Wa wajhu tartibihi lil akhirah ala dunya, bagaimana susunan antara akhirat dan juga dunia. Ini juga dibincangkan sebahagian oleh Imam Ghazali. Wal ma'rifatu bi makna nubuwati wan nabi, dan faham sebenar apa yang dimaksudkan dengan kenabian dan juga apa itu nabi. Apa kenabian, apa itu nabi. Itu bicara tentang hakikat Muhammadiyah dan sebagainya. Nampak situ dah. Jelas tak situ dah. Tapi kita memang zahirkan pegang Muhammad, zat Muhammad itu ialah seorang manusia yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, yang mana Muhammad itu daripada keturunan yang terpilih. Kena pegang, itu memang dia punya apa dia? Asas dia. Namun lebih terang daripada itu baru kita nampak. Bila mukasyafah. Wa makna wahyu, apa yang dimaksudkan dengan wahyu? Yang kita faham tentang Jibril, wahyu itu ialah yang malaikat Jibril mengambil daripada Lauh Mahfuz lalu membawa kepada kepada Nabi Muhammad. Itu kita faham tentang wahyu setakat itu. Namun di sebalik itu lagi apakah dia punya kenyataan-kenyataannya. Wa makna syaitan, apa yang dimaksudkan dengan makna syaitan? Perbahasan tentang rahsia-rahsia syaitan. Wa makna lafzul malaikati wa syayatin, apa itu lafaz malaikat syaitan. Wa kaifiyatu ma'adi syayatin. Sampai banyak ni Imam Ghazali bawa ni. Wa ma'rifatul qalbi, pengetahuan tentang hati. Ini saya dah langkah dah ni. Kaifiat, bagaimana pembarisan ataupun peperangan antara tentera-tentera malaikat dan juga syaitan, dan mengetahui dan mengetahui tentang apa yang dimaksudkan dengan akhirat, syurga, neraka, azab kubur. Apa peringkat begitu? Tapi kalau kita baca tentang kitab sufi, yang sufi kita baca ialah sufi dalam bentuk muamalah, bagaimana menyucikan hati. Tapi bicara ini jadi persoalan sekarang. Ini dia maka sebagai Imam Ghazali kata tidak dituliskan, artinya tidak dinyatakan, dizahirkan kepada kebiasaan orang ataupun yang bukan ahlinya. Ini perbincangan dia. Mukasyafah ni. Apa yang maksud dengan sirat, kubur, azab kubur, mizan, hisab, dan apa makna perkataan Allah Ta'ala, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawm alaika hasiba. Makna tafsiran itu juga ada dalam Al-Quran. Maknanya apa dia? Apabila adanya tafsir yang zahir itu kena pegang, namun di sebaliknya lagi lebih jelas lagi untuk orang-orang yang Allah Ta'ala nak bukakan. Lagi apa yang dimaksudkan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, apa juga yang kita fahami tentang melihat kepada wajah Allah, dan juga apa yang dimaksud dengan qurbu minhu. Wa ma'nal qurbu minhu, apa yang dimaksud dengan kita dekat daripada Tuhan. Itu dah bicara tentang qaba qausain yang akan datang semua tu. Wan nuzul fi jiwarihi wa ma'na husni sa'adah bimufraqatan. Banyak dah. Lagi apa lagi? Ila ghair zalika mimma yatulu tafsiluhu. Banyak lagi kata Imam Ghazali yang panjang kalau nak dihuraikan.
nak ditafsirkan. Lalu kata Imam Ghazali bawa ni saya tak surai dalam 40-50 dia tak. Itu banyak tu Imam Ghazali. Baca pula dalam Ithaf Sadatul Muttaqin. Imam apa namanya Murtada Zabidi kata apa dia? Fa mimma yandariju, dan termasuk juga fima zakarahu yang disebut fi ilmil ulum fi ma zakarahu ilmul ulum, yang disebut akan dia oleh ilmul ulum, iaitulah pertama apa yang dicabutkan daripada ahli syurga apabila dimasuknya ke syurga, dan juga ahli neraka apabila dia masuk kepada neraka. Dan sedikit mereka yang dibukakan dengan ilmu ini di dunia ini. Dan juga ilmu mengenai hukum-hukum alam-alam di bawah bumi yang 7. Dan ini semua dibincang oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi ada titik-titik, kita tak banyak lah. Dia semua pinci-pinci ada sentuh. Mengenai hukum-hukum lapisan bumi. Apakah tabiat-tabiat bumi? Apakah hukum-hukum malaikat safarah? Dan tempat-tempatnya di langit macam mana? Mengetahui tentang sebab-sebab perubatan. Mengetahui bagaimana aflak alawiyah. Uluwiyah. Falak-falak yang tinggi. Adakah sampai saya baca banyak ni dah tak larat tuan-tuan. Ini susunlah tak tahu apa banyak. Nak bagi tahu kita bahawasanya tidak pelik kalau Syekhul Akbar Ibn Arabi dalam kitab Futuhat Makkiyah itu dia boleh bicara dalam pelbagai bidang ilmu. Jadi kalau kita baca di sini, kita boleh cari contoh kat mana? Ibn Arabi. Itu sebab dinamakan sebagai Syekhul Akbar. Dia bicara tentang apa dia? Tentang agama Hindu, bicara tentang ilmu kalam, dia bicara tentang ilmu kalam. Kau bicara tentang apa dia? Muqaranatul Adiyan, dia boleh cerita. Kau bicara tentang apa? Bicara tentang Muqaranatul Mazhab, dia boleh cerita. Bicara tentang kimia, bicarakan tentang tabiat alam, semua dia cerita. Kita bicara tentang apa? Abjad, kita bicara tentang rahsia huruf, bicara tentang semua dia huraikan. Jadi kita nampak sini susuk yang kita lihat nampak Ibn Arabi. Ini dinamakan sebagai ilmu mukasyafah. Ghazali ada bicarakan sikit yang ni, tak apalah. Jadi kita nak tahu di sini bahawasanya ilmu mukasyafah itu paling kurang apa dia? Tasdik, benarkan, cukup. Kalau nak cari kebenaran lah, tapi nak cari keegoan, terselah. Jadi terselah lah. Lalu kata pengarang lagi, maka kebanyakan segala perkataan mereka itu dengan mutasyabihat. Artinya berlakunya kesamaran. Arti kenapa? Kerana mereka menggunakan istilah mereka maksudkan. Lalu mutasyabihat lah. Keliru orang yang lain, faham lain. Itu namanya sebagai mutasyabihat. Bila mutasyabihat, maka kita kembalikan kepada muhkamat. Kita dengar, dia macam ni, keliru. Maka lihat, kembalikan kepada muhkamat mereka. Kenyataan-kenyataan mereka yang betul jelas tentang akidah mereka, kembalikan kat situ. Ini namanya dinamakan sebagai radul mutasyabihat ilal muhkamat. Kembalikan mutasyabihat itu kepada yang muhkam, yang jelas, yang yakin. Banyak kenyataan mereka yang yakin kau tak nak ambil. Kau sibuk dengan mutasyabihat dia. Jadi kau hentam Ibn Arabi mengenai mutasyabihat, wadatul wujud yang berlaku di mutasyabihat, dalam masa yang sama kau marah golongan-golongan Wahabi yang sibuk dengan ayat mutasyabihat, kau sama dengan Wahabi. Jangan marah Tapi itu realitinya lah kan. Itu realitinya. Golongan Wahabi nak ambil ayat mutasyabihat je jadikan akidah. Yang kau pula mutasyabihat pada ayat-ayat sufi, itulah yang kau nak hentam golongan sufi. Maka tiada dapat bagi segala orang yang ahli zahir mengambil ia dengan zahir perkataannya. Jadi yang zahir dia faham, yang terlintas apa yang dipaham oleh orang yang pembaca tadi, orang yang mendengar tadi, yang dianya adalah orang yang
Zahir. Kerana adalah pada zahirnya. Jadi, dia faham berdasarkan zahirnya, maka menyalahi syariat. Bila katakan, apa dia? Subhanallazi azhara. Atau subhanaman. Maha suci yang menzahirkan menzahirkan akan asya, menzahirkan akan suatu wahya atau wahwa zahiruha, bukan macam itulah. Maha suci yang Tuhan yang menzahirkan akan suatu yang mana dia adalah ain suatu tersebut. Apa dia? Jadi perkataan di situ azhara artinya Tuhan menzahirkan. Bila Tuhan zahirkan sesuatu, menzahirkan artinya menyatakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, menerangkan sesuatu yang mana terang itu adalah tu, bukan sesuatu itu adalah Tuhan. Kena faham. Yang zahir itulah Tuhan, yang mazharnya ialah asya. Itulah itu dah. Jadi kalau kamu sekali pandang, oh nampak tu. Imam Rabi mengatakan alat ini adalah ain, adalah diri Tuhan. Tak. Fahamkan betul-betul istilah mereka. Itu contoh. Jadi kembalikan kepada mutasyabih, kembalikan kepada muhkamat mereka, ayat mereka yang betul kita yakini. Dan pada hakikatnya tiada menyalahi sekali-kali pada batin syariat. Artinya kalau kamu faham apa yang mereka maksudkan tentang wahdatul wujud itu, iaitulah tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali diwujudkan oleh Allah Ta'ala dan sentiasa berpegang, menaung bawah kewujudan Allah Ta'ala, maka bertepatan dengan batin syariat. Nampak tu? Tak menyalahi pun. Kita telah bicarakan sebelum ini. Maka wajiblah atas murid apabila tiada ia tahu akan kehendak ayat tersebut, perkataan tersebut, bahawa ia menyerahkan. Tadi Imam Ghazali dah kata tadi, ataupun nukil daripada Qutul Qulub tadi, nyerahkan segala perkataan mereka itu kepadanya, kepada ahlinya. Serahkan. Ini biarlah. Kau sibuk tentang, kita tengok lambang matematik, lambang apa benda semua tu, duk serabut-serabut. Kenapa pakai lambang ni? Duk petikaikan. Nampak hati orang tu, dia nak tak lambang macam tu. Kenapa ada dua je tu, kuasa dua macam tu lah. Petikaikan. Kenapa tak besar, tak apa semua. Segah je lah, jangan pening kepala. Jangan ia mungkir akan dia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh nukilan Imam Ghazali tadi. Dia kalau ingkar, masalah lah. Tak adalah, tak ada rezeki lah. Itu paling kurang nasib bagian dia ialah kata Imam Ghazali, apabila saya ingat pada teks mana, daripada situlah, daripada kita membenarkan, maka akan adanya. Kalau ada bagian kita akan menerima. Tapi kalau peringkat pertama kita dah mengingkari, memang tak ada bagian lah. Tak ada bagian dah. Jangan menyalahi dan jangan menyalahikan dia, seperti kata Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, at-tasdiqu fi ilmina hadza, at-tasdiqu fi ilmina hadza wilayatu sughra. Bermula membenarkan, yang membenarkan, at-tasdiq artinya membenarkan pada ilmu kami, iaitulah ilmu mukasyafah tadi, iaitulah setengah daripada wali kecil. Maknanya macam mana? Dia dah boleh terbayangkan, maknanya dia dah membukakan ruang untuk dia menerima perkara tersebut. Tapi kalau dah ingkar peringkat awal tak boleh dah. Maka setengah daripada istilah mereka itu, mereka ahli sufi itu ialah huruf aliyat. Huruf aliyat ini ialah huruf yang tinggi. Ini dah macam apa namanya, rahsia-rahsia huruf lah kata. Huruf aliyat ni macam al-nujum huruf yang tinggi namanya aliyat. Yang lagi akan datang, kita bicarakan kenyataannya, lagi akan datang perbincangan dia. Kita ni besar betul ni. Ini perli ke apa tak tahu dah ni. Yang lagi akan datang kenyataannya dua bait syair kerana karangan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi akan dibacakan nantilah. Dan demikian lagi seperti kata tilmiznya dan khalifahnya Sadruddin Qunawi Al-Buni, apa dia, wara al-haqqi miratun yura. Yang lagi akan datang kenyataannya akan dibincangkan juga. Kita tak nak panjang sini.
Dan lainnya beberapa banyak. Ini ada beberapa istilah-istilah yang perlu kita sebagai asas nak bicarakan tentang contoh martabat tujuh dan sebagainya. Maka apabila engkau ketahui akan sekalian perkataan ahli sufi dengan isyarat jua, dengan istilah mereka, isyarat mereka, maka tak dapat tiada daripada kita ketahui akan sekalian perkataannya, yang istilah tadi. Apa yang mustalahnya tadi. Dan isyaratnya, apa rumusnya, apa yang nak ditunjuknya. Maka sekaranglah hamba nyatakan insya-Allah. Kau apa? Ha? 9? Tak apalah, balik ke 11 ini. Ketahui olehmu bahawasanya adalah bagi hak Subhanahu wa ta'ala. Ingat dalam kitab-kitab sufi Allah diterjemahkan dengan hak. Sebab apa? Hak ismu zat. Dia semata-mata merujuk pada zat. Kalau Allah dah melibatkan tentang apa dia? Berserta dengan sifat-sifat yang lain, asma' yang lain. Adalah bagi hak Subhanahu wa ta'ala itu beberapa martabat. Jadi bicara tentang hak ialah wujud. Bicara tentang wujud itu ada beberapa martabat, beberapa tingkatan. Martabat ini adalah ta'akuliyah, bukannya tertib hakiki. Artinya susunan pada kefahaman, susunan pada ta'akul saja untuk memahamkan. Bukannya martabat secara hakiki bererti lepas satu, lepas satu, tidak. Bahkan Allah Ta'ala itu qadim berserta dengan segala sifat dan asma'nya. Bila qadim tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Allah Ta'ala itu qadim mengetahui. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu juga azali. Dan Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengetahui sejak azali lagi akan maklumat tersebut. Maknanya merujuk kepada a'yan sabita. Tidak ada susunan terdahulu, terkemudian. Itu kena faham asas utama. Jadi ada beberapa martabat bicarakan tentang wujud, bicarakan tentang ketuhanan. Pertamanya dinamakan sebagai martabat ahadiyah. Ahad jadi ahadiyah. Atau ahdiyah. Apakah martabat ahadiyah ni? Maka iaitu, jadi ahadiyah ni esa. Wahid satu. Esa, ahad, esa, wahid itu satu. Banyaklah, nampak tak? Itu dia perbahasan dia. Itu wahid. Maka iaitu martabat ahadiyah ni martabat la ta'ayyun. Martabat la ta'ayyun. La iaitulah la artinya tiada. Ta'ayyun apa dia? Ta'ayyun ialah tentu. La ta'ayyun nyata. Kau tak tentu mana? Tak ada. Itu kena faham. Ain dengan maksud tentu di sini. Kau tak tentukan memang tak faham lah tu. Tentukan. Oh bersifat. Barulah nampak. Itu nama ta'ayyun. Kalau la ta'ayyun tiada ketentuan. Maknanya tidak kait. Tak nyata pada ketika itu. Bukan tak ada. Tak nyata. Tak nyata apa dia? Untuk kita faham. Itu kena faham situ. Ini dinamakan sebagai martabat la ta'ayyun. Tidak ada ta'ayyun, tidak nyata. Tidak ada kait. Bila dah kait, maka dah di situ kita nampak dah ketentuan dia. Baru nyata di situ. Iaitulah kunhu zatnya. Hakikat zat Tuhan. Ini wujud mutlak. Dan kedua, wahdah. Martabat kedua adalah martabat wahdah. Dinamakan dia ta'ayyun awal. Ketentuan pertama. Kenyataan pertama.
Sebelum ni tak nyata, barulah nyata. Iaitu yang dinamakan sebagai wahdah dan juga ta'ayun awal, iaitu ibarat daripada ta'alluq. Perhati betul-betul. Ibarat daripada apa dia? Ta'alluq ilmu. Tu kena faham, ni kekunci dia. Kau tak ambil kisah kat sini memang mengaban kau. Tak pasal-pasal kau kata makhluk itu keluar daripada Tuhan, berdebu macam tu. Kita bicara tentang apa dia? Ibarat daripada ta'alluq ilmunya. Apa maksud ilmunya? Ilmu Allah Ta'ala. Kekuncinya macam mana? Kekuncinya, apa yang ada di alam semua ini, semuanya dalam ilmu Allah. Tu je nak kena bagi tahu di situ. Jadi, wahdah itu ialah ibarat daripada ta'alluq ilmunya, ilmu Allah Ta'ala akan zatnya. Artinya Tuhan, nyata pada Tuhan apa dia? Nyatanya apa dia? Zatnya, dan akan sifatnya, dan akan segala maujudat. Segala kewujudan. Maujudat, segala kewujudan atas jalan ijmal. Atas jalan umum, jalan apa? Pukal. Ijmal ni artinya kompok tu. Apa? Pukal lah. Saya biasa guna pukal kan. Atas jalan pukal. Ini dinamakan sebagai wahdah. Ta'alluq ta'ayun awal ataupun wahdah. Dan dinamakan dia Hakikatul Muhammadiyah. Ini dia bicara tentang hakikat Muhammadiyah. Jadi kata Imam Al-Jurjani, hakikat Muhammadiyah ialah zat ma'at ta'ayyunil awal. Zat yang kenyataan pertama. Tu kenyataan Tuhan nak paparkan berdasarkan pengetahuan tu, ilmu Allah Ta'ala paparkan. Itu yang dimaksudkan dengan zat ma'at ta'ayyun awal. Bukannya jisim Nabi Muhammad itu ialah apa dia? Wahdah di sini tidak. Kena salah faham tu. Itu Nabi Muhammad itu ialah Tuhan. Tak. Itu pentajalian. Ini kosong. Ini kosong. Tak payah lambat, tak payah. Tak payah. Ini kenyataan kosong. Zat, semata-mata zat. Kemudian ini kunci penting ni. Zat mutlak. Kita dah bicarakan tadi. Zat mutlak artinya kita tidak tahukan hakikatnya. Hakikat ketuhanan, hakikat zat Tuhan itu kita tidak tahu. Adakah Tuhan dah berasma? Dah. Adakah Tuhan bersifat? Dah. Cuma kita tidak ketahui. Itu dinamakan sebagai mutlak. Jadi kita bicarakan tentang apa? Ma'rifah. Ini perbincangannya adalah perbincangan ma'rifah. Ini dinamakan sebagai tarakki, memahamkan. Baiklah. Ini semata-mata zat mutlak. Maka pada ketika ini yang dinamakan sebagai pencerahan, tafsilan bagi apa-apa yang Tuhan ketahui. Ni. Secara detail. Detail. Nanti kita bincang lain. Ini. Ni. Penghubung antara yang zat mutlak dengan yang tafsili ini dinamakan sebagai wahdah. Dia sebagai pengantara, penghubung. Penghubung antara zat mutlak tadi dengan tafsili. Ini dinamakan sebagai hakikah Muhammadiyah. Ini yang akan bicarakan tentang al-haqqu al-makhluq. Ini. Kasih faham lagi. Nak kasih faham. Antara alam-alam malakut dengan kita alam mahsusat ini, alam fizik,
Alam malakut ialah alam maknawi yang kita tak tahu macam mana, kita tak pernah lihat apa. Apakah dia punya pengantara kita dengan alam malakut tersebut? Ialah barzakh. Barzakh. Barzakh ini penghubung, penafsir bagi dua alam. Barzakh ialah penafsir bagi dua alam. Antara barzakh itu ialah mimpi. Dalam mimpi Tuhan sampaikan akan makna-makna. Jadi yang kita mimpi itu kita nampak bentuk hujan, bentuk ribut petir. Tapi itu dalam bentuk apa dia? Rumus. Artinya diterjemahkan dalam mimpi kita, apa yang ada di luar ini dijadikan dalam barzakh. Itu yang dinamakan sebagai penghubung antara alam malakut dan juga alam musyahadah. Kita faham itu konsep dia. Tuan Jadinya ini yang dimaksudkan dengan wahdah. Wahdah ini bila kita katakan dia sebagai penghubung, ini yang dinamakan sebagai ijmal. Kefahaman Tuhan itu bersifat, Tuhan itu adalah zat, Tuhan itu berasma, Tuhan itu mengetahui, tapi secara ijmal tak dapat dibezakan pada ketika itu. Nampak tak? Bukannya Tuhan tak tahu lagi. Dah, ini kita kata segi apa? Ta'akul untuk kefahaman. Barulah yang ini ada perinciannya. Wahidiyah akan kita bicarakan selepas ini. Ini dinamakan sebagai hakikat Muhammadiyah. Dan ketiga dinamakan sebagai wahidiyah. Dinamakan dia ta'ayyun sani. Dinamakan sebagai ta'ayyun sani. Kenyataan yang kedua. Iaitulah ibarat daripada ta'alluq ilmunya akan zatnya dan segala sifatnya dan segala yang maujudat, segala yang wujud atas jalan tafsil secara terperinci dan penceraian, artinya secara perhaluslah. Maka dinamakan dia hakikatul insaniyah. 3 martabat. Maka 3 martabat ini qadim lagi, dinamakan dia martabat ketuhanan. Qadim, bila kata qadim, tak adalah terdahulu, tidak ada terkemudian. Kita ambil umum. Jelasnya, ada soalan ni. Tengok Perbahasan antara ilmuan kalam. Ini penting belajar ilmu kalam ni. Adakah Tuhan itu dah bersifat dengan Khalik ataupun tidak? Tuhan itu asma' tu, Khalik tu, qadim ke baru? Kalau kita kata qadim, Tuhan dah menciptakan, maknanya alam itu qadim pula. Bila kata mencipta, maknanya ada yang diciptakan. Nampak tu perbahasan dalam ilmu kalam. Namun dalam perbahasan tentang wahdatul wujud ini, kita kata ini zat mutlak, kita tak ketahui langsung akan hakikat ketuhanan. Kemudian wahdah. Wahdah itulah hakikat Muhammadiyah. Dialah penterjemah, ibarat begitu, untuk penampilan ataupun percikan kefahaman. Maka tafsilannya di sini. Jadi penghubung ini dengan yang ini. Jangan kita kata zat Tuhan banyak. Tidak. Ini amrun itibari. Ini ilmu. Kan kita kata ibarat daripada apa? Ibarat daripada ilmu. Kena faham. Ilmu tu apa dia? Adakah ilmu tu selain pada zat? Adakah ilmu itu diri zat? Itu perbincangan dia. Ilmu kalau dalam ilmu kalam dinamakan sebagai apa dia? Sifat ma'ani. Tapi dalam perbahasan mereka itu sifat tapi diletakkan sebagai nisbah. Kita faham dah? Ibarat daripada ilmu. Selesai masalah dah. Kita kata dah. Ayan sabita ke semuanya dalam masalah ilmu dan juga maklumat Allah Ta'ala. Dah tak ada apa benda pun sebenarnya. Kita kena faham itu. Ibarat daripada ilmu. Baiklah. Tuhan mengetahui akan tafsir tadi maklumat. Tuhan menciptakan khaliqul ard. Tuhan menjadikan akan bumi. Sejak azali ke tidak? Sejak azali lagi Tuhan mengetahui. Dah ada tak khalik di situ? Dah ada dah. Qadim. Selesai. Itulah perbincangan golongan sufi. Jadi bila banyak bicara tentang wahdatul wujud ni, kalau bagi saya, dalam ilmu kalam banyak dah diselesaikan. Banyak sebenarnya selesai. Kita nampak dia punya macam mana dia murnikan kat situ. Ni antaranya lah. Baiklah. Itu sebagai contoh. Dan adalah diumpamakan oleh ulama akan martabat ahadiyah itu seperti kertas yang putih. Ini kita bicarakan tentang wujud ialah
Allah Ta'ala itu ialah wujud. Apa maksud wujud? Cahaya. Nyata. Apa maksud cahaya itu lah? Nyata. Allah Nurul Sama. Nyata. Baiklah. Artinya bukan sekadar dia nyata, tapi dia menyatakan. Apabila bicarakan tentang martabat-martabat ini, dia kata ulama umpamakan oleh ulama akan martabat ahadiyah itu seperti kertas yang putih, yang lapang, yang tiada di dalamnya sesuatu kait jua pun. Demikianlah rupanya, tengok sini. Perumpamaan tu yang duk kerat-kerat tu. Ni dia. Benda kau faham? Entah, kosong. Tak ada hakikat ke? Ada. Tapi kita tidak nyata perkara tersebut. Ada? Ada lah. Jadi, kertas. Kertas ini, kena faham ya? Cara Imam Sufi bicarakan tentang analogi. Kita dah katakan tadi, alam malakut itu ialah alam maknawi. Yang kita tak faham apa semua. Yang kita alam hissi. Lalu macam mana? Dijadikan suatu terjemahan. Terjemahan macam mana? Analogi. Bukannya mentashbihkan, tidak. Sekadar untuk mendekatkan faham dalam bentuk apa dia? Sebagai rumus, sebagai dia punya, apa saya kata tadi? Dia punya pentakwilan dia. Diterjemahkan dalam bentuk tersebut. Jadi kita faham tentang apa itu mimpi, beginilah keadaannya sebenarnya. Beginilah keadaannya. Jadi mimpi itu bukannya mimpi air semua nanti esok kau terjun dalam air. Tak. Air itu ialah mengisyaratkan kepada sesuatu. Ini Imam Ghazali bicarakan tentang dalam kitab apa? Tak silap saya dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, kalau tak silap saya. Ataupun kita ayat menceritakan mengenai ini. Imam Arabi dibicarakan tentang apa itu alam khayal, dikaitkan dengan barzakh. Jadinya, sebab inilah dinamakan martabat mutlaq itlaq, yakni lepas daripada ada suatu. Dan la ta'ayun, dengan sebab tiada ada nyata suatu jua pun. Inilah wujud. Ini wujud. Faham tak? Tak faham? Ini kertas putih ini adalah analogi bagi wujud. Selesai. Ini adalah kalau wujud kita boleh terjemahkan dalam bentuk fizik, inilah kita kata. Tapi ini bukan wujud, tapi memahamkan. Inilah dataran wujud. Erti lawan, ini cahaya. Ini adalah wujud, inilah cahaya. Lawanan dia ini adalah kegelapan. Adam mahdah. Adam mahdah. Tak ada langsung. Ni, saya bawa ni. Saya nak tekan sini, boleh? Apa yang berlaku? Apa? Tak ada kesan? Tak kena? Tak akan nyata sampai bila-bila. Bila nyatanya? Jelas. Kita terlebih? Tak ada. Kerana inilah kewujudan. Kau nak nyata, mesti dalam wujud. Wujud itulah nyata. Ini adalah alam, apa namanya sebagai adam mahdah. Tak ada langsung. Ini putaran kewujudan. Nyata kat sini. Bukan ni Tuhan. Kena faham tadi. Itu dinamakan sebagai daerah. Daeratul wujud. Inilah lengkungan bulatan kewujudan. Kalau tak ada titik, tak ada apa semua, tak fahamkan perkara tersebut. Tak nyata. Adakah kita menafikan kewujudan? Inilah wujud. Bukan itu Tuhan, kita faham. Ini dianalogikan. Maknanya kalau kita nak nyata, cahaya tadi, mestilah bawah wujud, lingkungan wujud. Jadinya, yang ini sebenarnya hitam ni, dia wujud idhafi. Muja'lah dia ni. Tak faham, tak ada. Nampak tak? Nampak tak? Langsung tak nyata. Langsung tak nyata. Dia nyata mana? Nyata menumpang, artinya nyata dengan sebab nyata yang sesuatu yang lain. Inilah dia punya kepahaman dia kalau nak faham. Ni. Kalau terlebih daripada ni, tak nyata. Nak nyata di sinilah tempatnya. Sebab inilah dia makan sebagai wujud. Lingkungan kewujudan.
Ini rupanya. Sebab inilah dinamakan sebagai murtabat itlaq, yakni lepas daripada ada suatu dan la ta'ayyun. Dengan sebab tiada ada nyata suatu jua pun. Wujud, tak faham apa benda pun, tapi wujud. Kita tak tahu akan hakikatnya, tak akan tahu. Dan dimisalkan pula akan murtabat wahdah itu umpama nuktah di dalam daerah lengkungan bulatan, yakni titik yang satu, demikian rupanya letak sini. Titik satu. Ni nuktah. Boleh tak nuktah sini? Tak boleh. Mesti dalam lengkungan dia barulah nyata. Kalau tak nyata. Nyata tu apa kita kata dulu? Wujud. Kan kita bicara dulu. Apa yang dimaksudkan wujud? Wujud itulah cahaya. Cahaya apa dia? Nyata. Nyatanya ni, kita katakan ni. Apa maksud nyata di sini? Nyata di sini, nyata. Nyata ialah penampakan beg ini. Tak ada cahaya maka tak nyata. Yang sebenarnya nyata ialah cahaya itu. Wujud itulah nyata. Cahaya itulah nyata. Jadinya, kalau tak ada cahaya, tak ada apa-apa. Itu kita faham. Nyatanya ini ialah dengan nyatanya cahaya. Jadi wujud ini bukannya wujud, tapi dia nyata dengan kewujudan yang lain. Begitulah juga kita katakan di sini. Jadinya dimisalkan pula martabat wahdah itu akan martabat wahdah itu umpama nuktah dalam daerah, yakni yang satu, demikian rupanya. Maka nuktah ini asal bagi segala huruf. Jadi ini asal nuktah ini asal bagi segala huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh terang. Satu titik tadi. Yakni menerima lagi, mengandungi segala huruf yang hendak disuratkan. Tetapi ijmal. Ijmal macam mana? Semua boleh pergi daripada situ. Di dalamnya, yakni berhimpun di dalamnya, tiada ada kenyataan hurufnya dan dimisalkan pula sekat tu. Jadi ini dinamakan sebagai nuktah asal bagi segala huruf. Kenyataan bagi semuanya. Jadi kita tulislah apa benda semua kita tulis. Alif ke, tulis ba ke, jim ke, semuanya daripada nuktah. Cara paling mudah bila kita buat akad, ba itu ialah yang tegak itu ialah dua titik. Senang faham. Ukuran dua titik. Jadi dua titik dia punya bahagian kanan, dua titik sebelah kiri. Jadi semuanya asalnya daripada titik. Itu. Ini yang jangan salah faham. Lalu kata mereka yang mengkritik Ibn Arabi, nampak tu semua titik. Jadi alam ini, juzuk-juzuk alam ini adalah Tuhan. Bukan begitu kefahaman dia. Yang katakan titik di sini permulaan bagi segala perkara-perkara kewujudan, bagi segala huruf-huruf, maka dengan makna yang lain macam mana? Di situlah titik permulaan ataupun dinamakan sebagai wahdah. Di situlah permulaannya untuk penceraian bagi makna-makna maklumat yang lain pula. Ini dinamakan sebagai titik nuktah yang pertama. Bukan nuktah tu kita kerat jadi alif, tidak. Situlah permulaan dia secara ijmal, secara umum. Baru pula pecah tafsil. Dan dimisalkan pula akan martabat wahidiyah itu umpama alif atau suatu huruf yang lain yang nyata di dalam daerah. Demikian rupanya. Jadi dia buat alif tadi, dia buat apa dia? Wahidiyah itu seperti alif. Wahidiyah. Apa tu lagi? Ba, ta. Yang penting semuanya dalam lengkungan, dalam kawasan dairatul wujud. Barulah nyata. Jadi alif bukan ba. Ba bukan ta. Ta bukan jim. Jim bukan apa? Jim bukan ta. Umpama katalah. Tapi peringkat atas kepahaman lagi, iaitulah dinamakan sebagai
Nuktah. Apa kita katakan sebagai martabat tadi? Tertib, susunan. Susunan daripada kita faham tadi, tafsir. Kalau kita nak menaik tafsir satu ini, ini makhluk, ini Muhammad, ini si Ahmad, ini si Zaid. Dalam ilmu Allah Ta'ala ni. Ilmu Allah Ta'ala, ini bumi, ini langit, ni apa semua, tafsir ni. Ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan ini. Memang betul ni maklumat Allah Ta'ala. Ada di sini tentang sifat Tuhan. Nampak tak? Bila dah pecah. Oh, kalau macam tu macam mana kata Tuhan itu Esa? Nampak tak di situ? Ini tafsir ni. Oh, tak. Ini bila kita bila kita bila tanazul nak beri kepahaman kepada manusia wahidiyah. Sebenarnya bila orang tu naik lagi Esa, Esa tu itu dinamakan sebagai wahdah secara umum, nak bagi tahu bahasanya Tuhan itu bersifat. Di situlah kefahaman bunah antara Tuhan, di situ semata-mata diri situ, atas itu semata-mata Tuhan. Di wahdah itulah kefahaman bercampur aku, engkau, dia. Itu bukan berarti di situ berlakunya ittihad, bukan begitu. Itu dinamakan sebagai ilmu yang ijmal. Yang di sini ilmu secara tafsir. Kalau tafsir nampak banyak, tapi yang di sana nampak macam satu wahdah. Naik atas. Itu je kefahaman dia, bukannya bersekutu dengan Tuhan, tidak. Ini yang dinamakan sebagai kena faham betul-betul apa yang dia nak maksudkan kepada kita. Kita bicara tentang apa dia? Kita bicara tentang ilmu. Oleh kerana itulah apabila perbincangan ilmu kalam, kita bermula daripada apa? Bermula daripada kesan. Alam ini kesan daripada perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan itu mestilah ada kudrah. Kudrah itu mestilah ada apa dia? Kudrah itu mestilah dia beriradah. Iradah mestilah dia berpengetahuan. Mestilah dia hidup. Itu kita punya cara ilmu kalam. Jadi, mesti kita mengisbatkan Goti Canai yang ni wujud. Kalau ini tak wujud, kalau ini tidak ada hakikat dia, macam mana kita nak mengisbatkan sesuatu yang menjadikan diri dia? Itu perbincangan ilmu kalam. Tapi dalam perbincangan ini dibawa daripada mana? Daripada ilmu Allah Ta'ala secara ijmal, ilmu Allah Ta'ala secara tafsir. Bagaimanakah, bagaimana diperupamakan ataupun dijelaskan secara a'yan khariji apa yang ilmu Allah Ta'ala. Itu dinamakan sebagai martabat yang baru, makhluk dan sebagainya. Itu cara susunannya. Dah kita cerita bab bahasa itik, dicerita bab saya, memang beraduh sakan lah. Jadi bila mereka mengatakan sebagai wujud kat mana? Ini wujud yang mereka maksudkan. Yang ni wujud itu nyata. Ini titik ni semua bawah dia, tak boleh lagi. Bila Allah Ta'ala jadikan alam ini wujud khariji, hakikatnya kat mana? Menurut mereka inilah. Kalau Tuhan tak tahu, Tuhan tak akan cipta. Jadi itulah itu punca hakikatnya. Jadi Tuhan tahu sejak azali. Maknanya dia berserta dengan Tuhan sejak azali. Berpaut pada wujudan Allah Ta'ala. Tapi dia bukannya wujud dia yang kita fahami. Tidak. Dia hanyalah sabit sahaja. Itu perbincangan orang. Jadi yang mereka masukkan tentang wujud, bernaung apa semua. Ni dataran ini, dataran ini. Bukan mereka menafikan wujud khariji ni. Tidak. Wujud khariji ni ialah sebelum ada, sebelum tak. Tak. Bukan itu yang kami maksudkan. Yang kami maksudkan ialah wujud yang hakiki. Ni dataran yang wujud tadi. Betul, Jadinya daripada noktah itulah, kalau kita buat ayat sini lah, senang kita buat balik sini. Daripada noktah inilah, letak inilah, terjadi apa? Alif. Noktah inilah, noktah inilah, noktah inilah, noktah inilah. Ibarat begitu. Ini bau nyata, tapi sebelumnya tiada kenyataan. Nampak tak? Jadi yang inilah pemisah antara makhluk dan juga ketuhanan. Dia amrun iktibari, wahdah amrun iktibari. Iktibari dia.
dia dinamakan sebagai al-haqqu al-makhluq. Sedangkan kita ni dalam martabat ini kita belum ada pun, belum wujud. Jisim kita belum ada berapa benda pun. Kadar ilmu Allah Taala. Ni wahdah kita bincang lagi ni. Dia kekunci ni memahami wahdah ialah memahami kunci tentang wahdah, tentang hakikat al-Muhammadiyah. Dan berapa isi penting yang kita faham di sini, iaitulah apa dia? Iaitulah bicarakan tentang martabat ini ialah bicarakan tentang ilmu maklumat Allah. Tu. Maka alif itu kesempurnaan nuktah yang ijmal. Betul situ baca. Lagi ta'ayun yang nyata sekira-kiranya tiada menerima paling kepada huruf yang lain lagi. Sebab itulah dinamakan ta'yun sani. Kerana nuktah itu ta'yun awal dan alif itu ta'yun sani. Jadi dah nyata dah. Allah Ta'ala mengetahui si Zaid, Allah Ta'ala mengetahui si Umar, Allah Ta'ala mengetahui bumi. Semua, setiap satu itu tidak terpisah. Tidak dapat dibezakan antara satu dengan yang lain dalam ilmu Allah Ta'ala. Tapi bila martabat wahdah, itu dinamakan sebagai tidak dapat dibezakan antara dia dan dia, antara dia dan aku dan engkau. Semua tu. Bukan bersatu, tidak. Kita tidak bicarakan tentang keesaan. Sebab apa? Kena faham situ. Maklumat. Ni kena faham betul ni. Maklumat adalah ilmu. Tu kekunci di situ. Maklumat adalah ilmu. Ilmu itu adalah zat. Itu perbincangan mereka. Perbincangan dia. Yang ada hanyalah zat. Itulah kita nak dia cara dia punya pecahan ini nak bezakan yang mana Tuhan, yang mana makhluk. Itu sebenarnya dibagikan kepada wahdah dan juga wahidah. Dalam wahidiyah jelas dah mana boleh ni. Dalam wahdah itulah kausain. Wahdah itulah bagaikan barzakh. Wahdah itulah sebagai cerminan yang lengkap. Wahdah tu. Cerminan yang lengkap daripada cermin itulah memaparkan segala maklumat. Ibarat begitu nak fahamnya. Nak fahamkan kat situ. Daripada wahdah itulah memaparkan segala maklumat-maklumat yang sabita, yang tafsili satu gitu. Jadi dia menghubungkan antara yang qadim dan juga yang baru. Sedangkan mana dah ada yang baru? Tak, kita bicara tentang apa dia? Maklumat. Tu, nak beza, nak pergi kepada mana? Tentang wahdah tadi tu. Tu je kekunci dia. Nak pergi kepada apa dia? Tuhan itu tak ada yang lain kecuali Allah. Wujud hanyalah satu. Ini yang cuba ada dengan martabat-martabat. Kan kita katakan tadi, martabat ialah ta'akuli. Satu sahaja. Yang terbuka tadi ialah untuk tanazzul, untuk penjelasan, untuk mama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin tadi untuk nak nyatakan, nak bagi tahu mereka kenal aku, supaya mereka mengenal aku. Tu je. Dan demikianlah misal bila tashbihin. Ini dinamakan sebagai misal walillahil masalul a'la. Yang Imam Ghazali dah cakapkan dalam Al-Maqsadul Asna, Allah Ta'ala itu ada analoginya tapi tidak ada yang seumpamanya. Yang kita nafikan ialah mislah. Laisaka mislun. Mislun itu ternafi. Tapi analogi, perumpamaan, untuk mendekatkan faham, memang walillahil masalul a'la. Bagi Allah Ta'ala itu masal yang maha tinggi. Perumpamaan yang maha tinggi. Dan demikian lagi, wallahu ta'ala a'lam. Segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan, kedaifan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhir billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.